Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, topik berikutnya ialah kita akan membincangkan tentang falsafah Islam. Falsafah Islam, ya. Islam adalah satu cara hidup dan Islam is the way of life. Ia bersifat universal, ya, merangkumi amalan kehidupan manusia yang lengkap dan sempurna, iaitu merangkumi aspek ibadah, aspek kekeluargaan yang dikenali sebagai munakahat, kemudian aspek perhubungan yang melibatkan aktiviti ekonomi dan sosial yang dikenali sebagai muamalat, dan aspek perundangan Islam. Justru, falsafah Islam bermaksud hikmah. Kalau kita lihat, ya, pandangan daripada tokoh Islam iaitu Al-Farabi menyatakan bahawa falsafah adalah mencari hikmah, iaitu pengajaran dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Dan ia merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Kindi pula menyatakan falsafah itu ialah menggunakan kemampuan akal untuk berfikir. Berfikir tentang apakah kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan berfikir tentang hikmah, ketentuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka, falsafah Islam boleh didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berdasarkan ajaran Islam bertujuan membahaskan hakikat kebenaran terhadap segala sesuatu. Seterusnya, kita lihat kaitan dengan falsafah dalam Al-Quran. Terdiri daripada 3 aspek utama, ya, pembahagian dalam ilmu falsafah. Yang pertama ialah ontologi, iaitu teori tentang kewujudan, yang terdiri daripada aspek metafizik, kosmologi, kemanusiaan dan juga matematik. Dan bahagian yang kedua ialah epistemologi, iaitu teori tentang ilmu, dan yang terakhir adalah aksiologi, iaitu teori tentang nilai. Dan kita cuba membahaskan ketiga-tiga aspek ini dalam konteks falsafah Islam. Baik, yang pertama, dari sudut ontologi, iaitu teori tentang kewujudan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang siapakah Tuhan. Dan ada juga ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan para malaikat beserta iblis. Kalau kamu masih ingat lagi, ya, kisah bagaimana Tuhan memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk tunduk sujud sebagai satu penghormatan terhadap Nabi Adam. Ya. Tetapi iblis ingkar, ya, akan perintah Tuhan kerana sikap iblis ini sombong, yang merasakan dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Kita lihat, ya, berkaitan dengan aspek ketuhanan, para malaikat, iblis. Ini adalah elemen metafizik yang mana kita tidak dapat melihat secara mata kasar, tetapi pada hakikatnya perkara ini adalah wujud. Kita lihat antaranya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang menceritakan tentang siapakah Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad bahawa Tuhan itu adalah satu. Esa, ya. Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Kemudian ayat berikutnya menyatakan Allahus Samad. Tuhan itu adalah tempat manusia bergantung harap. Sekiranya kita berada dalam keadaan putus harapan, hilang arah tujuan, kembalilah di sisi Tuhan, letaklah pengharapan yang tinggi kepada Tuhan, nescaya hati-hati manusia ini akan tenang. Ya. Inilah elemen metafizik dalam ontologi. Baik, seterusnya kita akan pergi membincangkan tentang apa itu kosmologi. Ya, kosmologi
Apa yang kita faham ialah satu teori tentang ciptaan atau kejadian alam yang selari dengan kajian dalam ilmu sains. Dan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kejadian alam. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 22 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas sama' fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maksudnya, Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Tuhan yang menjadikan untuk kamu, wahai manusia, bumi sebagai hamparan. Al-ard firasha. Bumi sebagai hamparan. Bumi ini berfungsi untuk manusia tinggal. Kemudian ayat berikutnya. Was-samaa'a binaa'a. Dan Tuhan juga menciptakan langit sebagai suatu binaan. Yang mana kita tahu ciptaan langit ini sangat hebat, kukuh, tanpa tiang. Dan ayat berikutnya, wa anzala minas sama' ma'an. Dan Allah turunkan, Tuhan turunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dengan sebab hujan itu maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada buah-buahan sebagai rezeki, sumber makanan untuk manusia. Ila akhir ayat. Ini adalah elemen kosmologi, iaitu adanya ciptaan langit dan bumi serta kitaran air hujan untuk kebaikan manusia. Ada siang dan malam, tanpa henti berlaku pertukaran. Walaupun ia berlaku secara saintifik, namun hakikatnya peredaran dan aturannya berlaku dengan izin Tuhan. Baik, seterusnya kita akan membincangkan tentang epistemologi yang bermaksud ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Alaq ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini wahyu yang pertama. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya, bacalah. Wahyu yang pertama turun dalam Al-Quran, Tuhan memerintahkan kita supaya kita baca. Tuhan memerintahkan manusia supaya kita baca dengan nama Tuhan. Bermaksud, terokalah ilmu pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu dengan niat yang ikhlas. Dan niatkan sebagai ianya satu amal ibadah yang boleh dimanfaatkan untuk membangunkan masyarakat. Dan pembudayaan ilmu ini, pembudayaan ilmu amat digalakkan untuk mencapai masyarakat yang berilmu dan berupaya memajukan manusia dengan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Dan ilmu juga, dia membangunkan jiwa manusia agar menjadi lebih seimbang. Baik, untuk akhirnya, yang terakhir iaitu berkaitan dengan elemen aksiologi, iaitu penerapan nilai-nilai pengajaran yang baik. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, mintalah pertolongan dengan sabar dan dirikanlah solat. Itu adalah elemen-elemen nilai. Maksudnya kita kena bersabar. Bersabar dengan ujian dan dirikanlah solat. Kemudian ayat yang berikutnya ada menyatakan tentang fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Ini satu kita panggil aura-aura yang positif, ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita supaya kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan dalam aksiologi, ada elemen logik. Yang mana Tuhan menyeru pada kita supaya kita ni berfikir. Dalam Al-Quran banyak yang menyebut afala yatafakkarun. Adakah kamu tidak berfikir? Maka kita kena fikir-fikirkan. Fikir tentang kebesaran Tuhan. Fikir tentang apa hikmah yang Tuhan tentukan kepada kita. Tuhan suruh kita berfikir. Jadi dalam subjek falsafah ini amat penting supaya manusia ini berfikir. Dan nilai estetika adalah nilai kesenian. Islam juga mengambil berat tentang nilai kesenian. Sama ada dia berbentuk kesenian kaligrafi dan sebagainya lah. Kesenian dalam bentuk binaan.
Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan etika. Ya. Etika ni adalah apa dia? Peraturan, iaitu garis panduan ke arah mengenal perkara baik dan buruk. Dan dalam agama Islam juga ada peraturan-peraturan yang perlu diamalkan oleh umat Islam. Saya kira sekadar itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.